dengar pun pasal zakat perniagaan. Yang tahu kita kena bayar zakat fitrah. Yang tu pun bayar waktu raya je. Mana ada zakat yang lain? Ada dalil ke macam mana? Ada ni. Baca tadi. Nak tengok. Dia kata keluarkan sedekah lah je dah. Bukannya zakat. Sedekah dengan zakat kan tak sama. Cuba kita tengok kat YouTube. Kok ada ke pasal orang cakap pasal zakat perniagaan? Boleh Cuba cuba. search sekejap. Sekejap aku search. Jeda nak tengok yang satu ni. Itulah yang first kali tu. Macam famous je. Banyak je views dia. Yang ni lah. Ha. Oh tu Safi. Jom kita dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, bertemu lagi kita pada pertemuan yang kali ini. InsyaAllah kita akan membicarakan sebuah tajuk iaitu berkenaan dengan zakat, iaitu zakat perniagaan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, zakat ni sebenarnya tuan-tuan ada banyak jenis. Bukan cuma zakat fitrah je. Ada zakat perniagaan, zakat pertanian, zakat ternakan, zakat emas, banyak lagi. Jadinya tuan-tuan, pada kali ini kita akan membicarakan sebuah tajuk yang khusus, iaitu zakat perniagaan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pertama sekali mari kita tahu apa itu zakat perniagaan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, zakat perniagaan itu ialah satu zakat yang wajib dikeluarkan daripada harta perniagaan, sama ada ia melibatkan barangan ataupun perkhidmatan. Baik tuan-tuan, saya teringat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Samurah bin Jundub bahawasanya Nabi Muhammad SAW telah memerintahkan kami untuk mengeluarkan sedekah, yakni zakat, ke atas barang-barang yang kami sediakan untuk dijual. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, daripada hadis itu kita faham bahawa apabila seseorang itu berniaga, maka diwajibkan ke atasnya untuk mengeluarkan zakat. Tapi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bukanlah semua peniaga itu wajib mengeluarkan zakat. Cumanya para peniaga yang telah memenuhi syarat-syarat yang mewajibkan dia untuk mengeluarkan zakat perniagaan. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, jadinya bagaimana kita nak mentafsirkan zakat perniagaan ni? Okey, ada satu pendapat daripada Maimun bin Mihran yang mengatakan bahawa apabila sudah tibanya waktu untuk kamu mengeluarkan zakat, maka hitunglah wang yang ada padamu. Kemudian bagi barangannya pula, nilailah ia dengan mata wang. Kemudian setiap pelanggan, setiap penghutang yang berhutang denganmu, yang mana yang kita mampu untuk mengutip kembali hutang tu, kiralah ia. Kalau tak ada yang berhutang dengan kita, alhamdulillah lah. Okey, dan tolaklah semua hutangmu. Hutang yang maksud saya di sini tuan-tuan, sebagai contoh, tuan-tuan sebagai peniaga ada berhutang dengan pembekal. Jadi tuan-tuan tolak siap-siap jumlah hutang tuan-tuan dengan pembekal tu. Jadi baki daripada pendapatan tuan-tuan itu, itulah yang perlu dikeluarkan zakat. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, jadi apa syarat yang mewajibkan para peniaga ni tuan-tuan untuk mengeluarkan zakat perniagaan? Baik, syarat yang pertama tuan-tuan, perlulah seorang Muslim. Jadi kalau peniaga itu bukan Muslim, tak perlulah dia mengeluarkan zakat. Jadi ada satu persoalan tuan-tuan, bagaimana kalau satu perniagaan itu berkongsi antara seorang Muslim dan bukan Muslim? Jadinya hanya keuntungan dari pemilikan untuk Muslim tersebut sahaja perlu dikeluarkan zakat. Contohnya 70% keuntungan daripada perniagaan itu milik Muslim tersebut. Jadinya cuma dari 70% itu sahaja perlu dikeluarkan zakatnya. Baik, syarat yang kedua pula ialah pemilikan. Maksudnya di sini pemilikan perniagaan itu milik tuan-puan sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan memiliki pemilikan yang sempurna untuk ke atas perniagaan tuan-tuan tersebut. Baik tuan-tuan, syarat yang seterusnya ialah cukup nisab.
cukup nisab ni tuan-tuan, maksudnya kita perlu ikut kepada kadar minimum bersamaan 85 gram emas semasa. Baik, syarat yang seterusnya ialah cukup haul. Cukup haul ni tuan-tuan maksudnya cukup setahun tempoh masa kita berniaga. Kalau tuan-tuan berniaga, baru mulakan perniagaan minggu lepas ke, bulan lepas ke, tuan-tuan tak perlulah risau untuk keluarkan zakat perniagaan. Jadi syarat yang seterusnya pula ialah niat tuan-tuan dan puan-puan menjalankan perniagaan tu. Untuk niat ni perlulah bersama dengan amalan. Maksudnya niat tu tuan-tuan niatlah tuan-tuan nak berniaga, dan amalan pula maksudnya tuan-tuan menjalankan perniagaan tu. Niat tuan-tuan perlulah berniat seperti mahu menjalankan perniagaan kerana Allah. Jadi seterusnya tuan-tuan, syarat yang terakhir pula ialah barang perniagaan tersebut ataupun perniagaan itu sendiri perlulah perniagaan yang halal. Maksudnya kalau perniagaan itu melibatkan, contohnya zat perniagaan itu sendiri yang haram seperti melibatkan unsur babi atau anjing, atau perniagaan yang melibatkan arak, melibatkan barang yang haram lah. Jadi maksudnya perniagaan itu tidak perlu keluarkan zakat perniagaan. Baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sedikit pencerahan tentang cukup nisab ni tuan-tuan. Katakanlah, kan saya cakap tadi nilai nisab tu kita perlu ikut kadar minima sebanyak 85 gram emas semasa. Sebagai contoh saya bagi di sini. Contohlah nilai emas 1 gram pada hari ini bersamaan dengan RM RM250. Jadi tuan-tuan, RM RM250 tu tuan-tuan perlu darabkan dengan 85 gram emas semasa. 85 gram emas. Jadinya 250 darab 85 bersamaan dengan RM21,250. Jadi tuan-tuan, apabila perniagaan tuan-tuan cukup selama setahun dan pendapatan bersih tuan-tuan telah ditolak dengan hutang, tuan-tuan dah kutip hutang daripada pelanggan yang berhutang dengan tuan-tuan ke, kemudian nilai bersih tuan-tuan dapat lebih dari RM21,250 tu, jadinya tuan-tuan perlulah keluarkan zakat sebanyak 2.5% sahaja daripada nilai keuntungan tuan-tuan tadi. Baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Islam ni agama yang rahmah. Jadinya dengan mengeluarkan zakat, insya-Allah dapat mendidik hati tuan-tuan untuk menjadi seorang hamba yang sentiasa bersyukur dan berkongsi harta dengan orang-orang yang memerlukan. Orang-orang yang memerlukan di sini tuan-tuan, maksud saya tidak lain tak bukan ialah golongan asnaf. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya harapkan sedikit pencerahan daripada saya tadi dapat membantu tuan-tuan dan puan-puan sedikit sebanyak tentang pengetahuan iaitu zakat perniagaan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Yuni. Waalaikumsalam. Buat apa? Yalah, aku ambil angin je. Sambil-sambil tu aku macam terfikir yang kita tengok ceramah Ustaz Afiq tu. Ingat tak? Tadi kan kita tengok. Tadi kan kita tengok tu. Kan Ustaz cakap kita kena bayar zakat perniagaan. Terus aku confused sebab aku kan dropship. Jadi kalau dropship ni kena bayar juga ke zakat perniagaan? Betul kan, sebab dropship kan tak hutang stok pun kan. Dia macam niaga pun macam jadi orang tengah je. Itulah aku pun confused. Aku tak pastilah macam mana. Tadi Ustaz Afiq dia tak cakap pula pasal dropship kan? Tak, Ustaz Afiq tak cakap. Ingat tak kawan kita dulu, Hanani? Dia jadi ustazah lah sekarang. Hari tu rasanya dia ada buat video pasal Zakat. Boleh lah kita tanya dia macam tu. Cuba call dia. Kita tanya terus lah. Cuba call. Sekejap. Aku tengok sekejap Kita buat video call lah kan? Video call lama tak sembang. Assalamualaikum. Hai Kak Nani. Waalaikumsalam. Hai korang. Hai. Sihat ke tu? Alhamdulillah sihat je. Kak Nani kat mana tu?
Saya kat rumah kenyet. Kak Nani, sebenarnya kami call ni ada soalan nak tanya sikit kan. Sebab hari tu macam ada tengok Kak Nani tulis pasal zakat perniagaan. Facebook. Nak tanya sikit lah. Kalau macam saya kan jadi dropship baju. Tapi hari tu saya ada tengok ceramah Ustaz Afiq ni, dia cakap kalau untuk tentang zakat perniagaan, siapa yang berniaga kena bayar zakat. Jadi dalam kes saya ni sebagai dropship, kena bayar zakat juga ke Nani? Dropship ni kita tak payah bayar zakat pun sebab dropship ni kan tak pegang barang tu. Jadi barang yang kita jual tu bukan milik kita sepenuhnya. Okay, syarat yang wajib untuk bayar zakat apabila barang yang kita niagakan tu adalah milik kita sendiri. Kalau kita pegang stok, barulah kita wajib bayar zakat bila dah cukup haul dan nisab dan tempoh setahun. Macam tu. Kalau macam tu kan maksudnya nanti kalau kata Uni ni dia dah naik jadi ejen, lepas tu dia beli stok. Bukanlah macam setiap bulan tu dia beli dalam sikit je stok dia. Dia kena bayar zakat ke walaupun stok dia sikit, lepas tu dia tak ada kedai lagi? Kita wajiblah bayar zakat sebab dah penuhi satu syarat kan, iaitu memiliki barang tersebut. Syarat yang seterusnya apabila dah cukup haul dan nisab dalam tempoh setahun. Cukup haul tu bila bisnes kita tu dah genap setahun. Cukup nisab bila untung bersih dari jualan kita tu dah cukup amount nisab mengikut tahun tersebut. Kalau tahun ni nisab ialah RM20,299. Jadi bila untung bersih kita tu dah capai amount nisab tersebut, kita wajiblah bayar zakat iaitu 25% daripada untung bersih kita. Faham. Tapi kan Kak Nani, macam mana kalau macam untung bersih tu kita dah beli keperluan, macam kita beli beg LV ke, beli kereta ke? Walaupun kita dah habis belanja duit daripada untung bersih kita tu, kita kena juga bayar zakat tu sebab untung bersih kita tu hanya tolak kos yang berkaitan dengan perniagaan kita. Contohnya kos penghantaran, kos free gift untuk customer, macam tu. Kalau untuk perbelanjaan diri kita tu, kita tak tolak daripada yang berkaitan dengan perniagaan kita tu. Jadi masihlah kita kena bayar zakat tu. Kalau macam Aini sekarang ni macam dah ada plan dah untuk bulan depan Aini nak upgrade jadi ejen. Jadi kalau macam Aini jadi ejen, kan Aini kena bayar zakat lah kan? Betul. Kalau cukup haul dan nisab semua tu. Cuma nak tanya, macam mana kalau nanti nak bayar zakat? Nak bayar. Senang je sekarang ni, korang just buka dekat laman web PPZ, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Korang boleh bayar online dekat situ. Sekejap saya tunjuk macam mana nak buat. First, korang pergi dekat zakat2u.com.my ni. Type macam ni. Lepas tu, dia akan tulis macam ni kan. Lepas tu awak tekan dekat kiri ni. Tekan dekat zakat perniagaan. Lepas tu, tekan dekat kaedah untung rugi. Nanti dia keluar macam ni kan. Dia keluar macam ni. Lepas tu awak isi berapa yang awak dapat untuk tahun ni. Tolak dengan kos penghantaran, kos free gift untuk customer. Tolak untuk semua belanja untuk bisnes awak tu. Lepas tu akan dapat untung bersih ni kan. Contoh macam ni kan. RM50,000 macam ni. Nanti dia akan keluar jumlah zakat berapa yang perlu kita bayar. Lepas tu tekanlah dekat klik sini. Lepas tu dah boleh bayar. Senang je sekarang Dia ni. bayar zakat sekarang tentang COVID ni kan bayar online je. Betul. Tak perlu rasa susah. Betul? Okay. Terima kasih. Terima kasih. Sama. Jumpa lagi nanti. Assalamualaikum. Bye.